Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT bertemu kembali kita pada semesta yang baru ini, dan tidak kelewatan untuk saya ucapkan Ramadan Mubarak, kullu am wa antum bi khair. Semoga kedatangan bulan Ramadan pada kali ini, Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, akan bawa keberkatan dalam hidup kita. Dan perginya bulan Ramadan nanti akan membawa segala dosa-dosa yang lalu. Dan Rasulullah SAW telah pun memperingatkan kita, syaqa abdun adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yufirlah. Malang sekali, celaka sekali orang yang sempat berada di bulan Ramadan, namun bulan Ramadan berlalu pergi, tetapi dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna lillahi wa taqa'a fi kulli yaumin wa lailatin." Sungguhnya sepanjang bulan Ramadan ada senarai nama yang telah Allah bebaskan daripada api neraka siang dan malam. Semoga kita banyakkan tingkatkan amalan kita, banyakkan berdoa agar Allah golongkan kita bersama dengan golongan yang dibebaskan daripada api neraka Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada api neraka. Baik, pada semasa ini kita akan mengkaji tentang ahli sunnah wal jamaah. Subjek AI 31403, kajian ahli sunnah wal jamaah. Sebelum kita pergi lebih jauh, ada lebih baiknya untuk kita mengkaji entomologi dan epistemologi perkataan ahli sunnah wal jamaah. Daripada manakah asal perkataan ahli sunnah wal jamaah, dan apakah yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Namun perlu kita tahu juga apa itu entomologi dan juga apa itu epistemologi, ya. Entomologi ialah bidang ilmu yang mengkaji asal-usul perkataan, termasuk bagaimana perkataan itu terbentuk, daripada mana asalnya, dan bagaimana makna perkataan tersebut berkembang daripada masa ke semasa. Contoh yang mudah, setiap orang di kalangan kita ada handphone. Perkataan telefon adalah daripada perkataan Greek ataupun perkataan Yunani. Tele maksudnya jauh, phone maksudnya suara. So bila digabungkan telefon secara harfiah merujuk pada alat komunikasi jarak jauh, itu entomologi. Manakala epistemologi ialah cabang ilmu dalam bidang falsafah yang mengkaji sifat, asal dan batas pengetahuan serta bagaimana kita memperoleh pengetahuan tersebut. Ia berkait dengan soalan-soalan seperti apa yang kita ketahui, bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui, dan bagaimana cara mengesahkan pengetahuan tersebut. Sebagai contoh, epistemologi agama, kita mempertimbangkan bagaimana seorang itu memperolehi pengetahuan mengenai keyakinan agama, sama ada melalui wahyu ilahi, pengetahuan peribadi ataupun tradisi. So ini perbezaan di antara ataupun definisi di antara entomologi dan epistemologi. Jadi apakah perbezaan di antara entomologi dan juga epistemologi?
Kita boleh rangkumkan perbezaan ini pada 3 perkara, 3 sudut. Yang pertama tentang subjek. Entomologi mengkaji berkaitan dengan asal usul perkataan dengan perkembangannya. Sementara epistemologi kajian berkaitan dengan sifat dan asal usul pengetahuan. Asal usul perkataan dan asal usul pengetahuan. So ini subjek, perbezaan yang pertama. Yang kedua tentang fokus. Etimologi memberikan fokus atau tumpuan kepada perkataan dan bahasa, sementara epistemologi memberi tumpuan kepada pengetahuan, bagaimana kita memperolehinya dan kebenarannya. Yang ketiga, bidang kajian. Entomologi lebih berkaitan dengan kajian linguistik ataupun bahasa. Sementara epistemologi adalah sebahagian daripada bidang falsafah, terutamanya dalam cabang metafizik. So ini dia definisi entomologi dan juga epistemologi, persamaan dan juga perbezaan di antara kedua-dua perkataan ini atau kedua-dua cabang ilmu ini. Jadi apabila kita katakan tentang ahli sunnah wal jamaah, bagaimana pula etimologi dengan juga epistemologi tentang istilah ahli sunnah wal jamaah. Apabila kita bicarakan tentang ahli sunnah wal jamaah ini, biasanya akan merujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebut perkataan jamaah. Kita lihat nanti, saya bacakan dulu hadis ini ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Inna ahla kitabaini iftarqa fi dinihim ala 72 millah wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 millah, yakni al-ahwa kulluha fi an-nar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Pengikut ahli kitab, 2 kitab iaitu Yahudi dan Kristian, berpecah dalam agama mereka menjadi 72 millah, dan sesungguhnya umatku akan berpecah menjadi 73 millah, iaitu hawa nafsu. Semuanya berada dalam neraka kecuali satu, iaitu al-jamaah. Perhatikan dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa Yahudi dan Kristian berpecah kepada 72 firqah, millah, kelompok. Manakala umat Nabi Muhammad akan berpecah pada 73 millah, kelompok, firqah. Dan kesemuanya berada dalam api neraka kecuali satu. Dan Rasulullah sebutkan perkataan wahiyal jamaah. So perkataan jamaah disebutkan secara terang di sini bahawa golongan yang selamat ialah golongan yang berada dalam jamaah. Untuk makluman anak sekalian ya, bahawa hadis ni banyak matan yang berbeza-beza tetapi dia punya konten asasnya sama. Ada beberapa hadis yang berbeza. Okey. Dalam hadis yang lain dijelaskan siapa itu jamaah. Taftariqu hadhihi ummah ala 73 firqat. Rasulullah SAW menjelaskan umat ini, umat Nabi Muhammad akan berpecah kepada 73 firqatan, akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Kesemua firqah ini, kelompok ini akan masuk dalam api neraka kecuali satu kelompok. Qal ma hiya tilkal firqah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, firqah manakah yang selamat ini, yang tidak akan masuk dalam api neraka? Qal ma ana alaihi al-yawm wa ashabi.
kelompok yang selamat daripada api neraka ialah kelompok yang aku berada sekarang dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahawa jamaah itu ialah kelompok yang begitu ajaran Nabi dan juga ajaran sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita perhatikan dalam teks hadis ini, ada disebutkan perkataan al-jamaah dan ada disebutkan ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang memberikan gambaran bahawa golongan yang selamat adalah golongan yang tidak berpecah dan menempuh jalan Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada masa itu. Dan dari sinilah munculnya istilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalimah ahlu bererti keluarga, kerabat ataupun pemilik. Kalimah sunnah dari sudut etimologi bererti asir, yakni perjalanan. Baik orang itu berjalan, jalan yang betul, jalan yang salah, jalan yang buruk ataupun jalan yang sesat. Jadi perkataan sir ini boleh membawa maksud semua bentuk jalan, sama ada jalan yang betul ataupun jalan yang salah. Ini sudut etimologinya. Okey. Daripada sudut epistemologi pula, as-sunnah diartikan sebagai pedoman hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik berupa ilmu pengetahuan, keyakinan dan kepercayaan ataupun ideologi. Perkataan, ucapan, perbuatan ataupun praktikal dan ajaran-ajaran sunnah tersebut wajib diikuti dan ditaati oleh umat Islam. Oleh kerana itu, kalau dikatakan si fulan adalah pengikut ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah berarti ia adalah orang yang mengikuti jalan yang lurus. So ini disebut epistemologi dia. Manakala perkataan wal jamaah, wal jamaah ni pada perkataan wa al jamaah, wa al jamaah, tapi bila gabungkan jadi wal jamaah. Wa maksudnya dan, jamaah bermaksudnya kelompok ataupun community. Jadi secara harfiahnya wal jamaah bererti kelompok, wal jamaah bererti kelompok. Jadi kalau kita lihat dari segi etimologi dia, perkataan wal jamaah, al jamaah di sudut etimologi didefinisikan sebagai penggabungan ke sesuatu yang lain, penggabungan sesuatu dengan yang lain. Ini sudut etimologinya. Manakala sudut epistemologinya, al-jamaah ialah kelompok salaf ummah ataupun umat yang terdahulu, iaitu mereka yang berada di jalan Rasulullah dan para sahabat dan para salafus salih. Jadi ahli sunnah wal jamaah merujuk kepada kelompok muslim yang mengikuti ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, hadis dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga bersatu dengan kelompok yang besar dalam menjalankan ajaran tersebut. Pada hakikatnya, istilah ahli sunnah wal jamaah ini, perkataan al-jamaah itu telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ini, seperti mana hadis yang saya bacakan sebelum ini. Namun perkataan ahli sunnah wal jamaah digunakan kali pertama oleh Ibn Abbas ketika menguraikan surah Al-Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Jadi menurut Ibn Abbas,
Ahli sunnah wal jamaah adalah wajah-wajah yang nampak putih berseri. Sedangkan wajah-wajah ahli bid'ah adalah golongan yang nampak wajahnya hitam muram. Inilah yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas, di mana yauma tabyaddu wujuh, wajah yang putih berseri itulah ahli sunnah wal jamaah, manakala wataswaddu wujuh, yang hitam legam itu ialah ahli bid'ah. Jadi istilah ahli sunnah wal jamaah yang dipeloporkan dalam masyarakat umat Islam adalah untuk membezakan di antara ajaran Islam yang murni, yang benar, betul dan lurus, daripada ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan tuntutan dan amalan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Dan istilah ini dipeloporkan di zaman Ibn Abbas untuk membezakan dengan golongan Jahmiyah, Qadariyah, Syiah dan Khawarij. Sekian dulu untuk kali ini. Inilah dia entomologi dan juga epistemologi ahli sunnah wal jamaah dalam kajian kita tentang ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.